Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama dengan Gemenul Iman dalam kuliah duha hari ini, sambungan kitab Ensiklopedia Para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Sahabat Takbiran Gemenul Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga kuliah kita dapat berjalan dengan lancar. Semoga Allah tingkatkan iman. Semoga Allah kurniakan kefahaman. Tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعدنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berbicara berkaitan tentang junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari sesuatu daripada Nabi, mengikutinya, dan semoga usaha ini memperolehi syafaat daripada baginda Nabi SAW di hari akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi Ensiklopedia Para Rasulullah, dan kita berada di chapter yang akhir sekali, bab akhir sekali, iaitu bab analisis lah, bab analisis. Dan kita berada di muka surat 252, iaitu organisasi ketenteraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempoh hari kita dah bincang, iaitu berkaitan tentang perang, bukan pendekatan dakwah lah. Nabi letakkan perang tu yang paling akhir sekali, setelah baginda Nabi SAW ditentang habis-habisan oleh orang yang bermusuh dengan Nabi dan agama Nabi. Itu kita dah bincang lah. Jadi kalau ada orang salah faham dan orang menuduh agama ni sebagai agama peperangan, ibu-ibu tahu yang mana peperangan itu bukanlah benda pendekatan awal, tetapi adalah pendekatan paling akhir setelah Nabi gunakan pelbagai cara untuk menyampaikan risalah agama. Baik, dalam organisasi ketenteraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya di sini muka surat 552, kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kebijaksanaan mengatur angkatan perang Nabi. Okey. Yang ini kita dah bincang hari itu sebahagian lah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sangat menjaga aspek dalaman dan dia sangat menjaga aspek luaran. Ada kekuatan dalaman, ada kekuatan luaran, iaitu dari sudut kekuatan rohaninya. Ini antara perkara yang dititik beratkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian antara perkara yang dititik beratkan oleh Nabi sebelum melakukan sebarang operasi ketenteraan ialah penyusunan organisasi ketenteraan.
Zaman Nabi SAW tu kalau kita tengok, tentera-tenteranya berperang, perang saja. Dia tak ada organisasi. Siapa yang paling kuat, itu je lah. Yang berduduk di belah hadapan. Ini bangsa Arab zaman tu lah. Jadi Nabi menunjukkan kepada umat dia, di dalam pengurusan ketenteraan Nabi itu, Nabi mengatur angkatan dia. Melalui macam mana Nabi organize dia punya angkatan dia. Kita mungkin tak keluar perang, tetapi dari sudut kehidupan kita, kita boleh tengok. Kalau kita uruskan perniagaan, kita kena organize perniagaan kita. Mesti bersistem. Berapa lama kita nak simpan barang, berapa lama kita perlu buat penghantaran dan sebagainya lah. Semua tu mesti ada sistem. Dan dia adalah sebahagian daripada kejayaan baginda Nabi SAW. Siapa yang dia sangat jaga sistem dia, dia ada data dia. Sama dalam urusan dakwah pun, dia mesti ada data dia. Baru ni kan saya bentang kata kerja dekat Jabatan Agama Islam Selangor. Ramai orang terlepas pandang bila kita bincang tentang Masjid Surau ni, orang ingat Masjid Surau ni kecil je. Sebenarnya tidak. Masjid Surau ni sangat besar. Kenapa? Sebab daripada Masjid Surau ni lah dia boleh memberi impak. Sebab Masjid Surau ni lah yang paling hampir dengan masyarakat. Kalau kita istilahkan dia membumi lah. Dia paling dekat. Kalau kita nak buat perubahan dari sudut negara, dari sudut negeri, mana yang perlu kita ubah? Masjid Surau. Sebab Masjid Surau ni ada dalam semua tempat dan ada dalam semua karya. Kalau Masjid Surau ni dia ada satu matlamat, dia akan selesai semua benda. Benda tu yang Masjid Surau dia tak boleh buat. Sebab pendekatan dia tak ada data. Dia tak ada data masyarakat. Cuba tengok orang berpolitik macam mana. Kalau dia nak menang dalam satu pertandingan pilihan raya, dia mesti ada data. Macam mana berapa ramai majoriti Muslim dia, berapa ramai yang bukan Islamnya, macam mana sifat, macam mana sikap. Semua tu ada. Pendekatan dakwah macam tu juga. Nabi ajar pada kita dalam hal ketenteraan, tapi kita boleh terjemah dalam hal kehidupan kita. Apa yang kita buat perlu kita organize. Perlu kita susun, atur kita punya perancangan-perancangan kita. Okay. Sebab itu kita tengok dalam surah As-Saff, saya bawa satu dalil. Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbuna alladhina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanum marsus, kata Allah. Allah sangat mengasihi orang yang berperang untuk membela agamanya dalam saf yang teratur rapi. Seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Ini dalam hal peperangan. Dalam hal kehidupan kita seperti itu. Apa-apa yang kita kena buat mesti kita rancang. Anak kita nak berkahwin, kena ada perancangan. Tanya pada anak kita. Selalu kita buat ujian HIV. Selalu kita buat ujian, apa lagi bu? Ujian apa bu? Ujian apa? HIV dengan? Thalassemia. Thalassemia. Satu lagi yang selalu orang lupa, ujian hutang piutang tu. Tengok calon menantu tu ada hutang ke tidak. Tiba dia buat dia buat loan peribadi kan. Dia buat personal loan, tiba-tiba dia suruh anak kita bayar. Satu hal pula. Benda tu jarang orang nak organize, jarang orang nak fikir. Kalau kita dah suka je lah, kahwin je lah. Ni Nabi ajar, agama mengajar kepada apa semua kita buat mesti organize. Dan kita pun diajar, mesti ada benda yang kita dah estimate. Mesti satu benda tu ada pembelanjaan, belanjawan, bajet, macam-macam lah. Dan kita tengok macam mana masyarakat boleh maju walaupun dia bukan Islam, sebab dia merancang dan dia organize. Okay, dia organize. Benda ni sebahagian daripada agama. Selalu kita pisahkan kan kehidupan daripada agama. Tapi Nabi tunjukkan macam mana Nabi menyusun kehidupan dia. Dalam hal ni, dalam hal ketenteraan. Okey, oleh sebab itu, sebelum bertolak ke medan pertempuran, baginda akan mengatur dan menyusun dengan kemas angkatan tenteranya bermula daripada menentukan panglima perang, menyerahkan bendera ataupun panji-panji perang dan membentuk angkatan tentera mengikut batalion. Manakala ketika di medan perang pula, baginda akan memastikan anggota tenteranya berdisiplin, berorganisasi, mematuhi arahan dan sentiasa berada dalam posisi perang. Kalau ingat lagi setiap peperangan yang Nabi hadir, kenapa Nabi tukar setiap ketua panglima dia dan pemegang panji? Sebab setiap ketua panglima dan pemegang panji ni adalah mengikut musuh yang dihadapi. Semisal, kita tengok kenapa Nabi SAW menghantar Osman bin Affan pergi berbincang ketika mana perjanjian Hudaibiyah. Ibu-ibu cuba ingat, apa yang saya pernah sebut dulu. Masa dalam perjanjian Hudaibiyah tu, kenapa Nabi pergi hantar Osman bin Affan? Kenapa Nabi tak hantar Omar? Kalau kita fikirlah, kan Omar ni dia lawan Nabi kan. Bila Nabi kata kita balik lah.
Umar kata, kenapa kita nak balik? Kita kena pergi, kan kita benar. Kalau kita jadi ketua ketika itu, Umar, kau banyak cakap kan? Kau pergi. Contoh. Kau pergi bincang dengan orang Mekah. Lalu orang banyak cakap, kita suruh je dia pergi. Tapi kenapa Nabi suruh Osman, yang kita tahu Osman ni dia sangat polite, dia sangat lemah lembut. Tapi kenapa Nabi suruh pergi? Kenapa Nabi suruh Osman bin Affan ni pergi berbincang dengan orang-orang Quraisy ketika mana perjanjian Hudaibiyah? Dan Nabi tak dapat masuk kan? Nabi kena buat umrah qada pada tahun depan. Kenapa ibu-ibu? Sebab Uthman ni dia memang, orang Mekah memang dah hormat dia dari dulu, dah tahu kepribadian dia tu memang orang respect dia Ustaz. Orang dah kenal dia macam mana dan orang tak boleh melulu nak marah ke apa. Orang memang sangat hormat pada dia. Okey, betul. Okey, betul. Tapi Umar ni pun dia ada satu rekod. Dia ni dihormati sebelum Islam dan selepas Islam. Tapi macam Ustaz kata adalah Uthman ni dia ada skill cakap tu satu. Dan dia memang dilantik untuk berbincang tu kan, sebab macam mana dia dengan pembesar-pembesar Mekah tu hubungan dia sangat baik lah berbanding dengan Umar. Umar ni lebih kepada darah panas. Okey, lagi okey. Itu pandangan daripada Kak Azrina. Okey, lagi. Lagi sebab Saidina Osman ni orang kaya. Dia orang kaya. Dia orang kaya. Umar, okey. Osman bin Affan dia orang kaya lagi. Diplomatik kot. Diplomatik. Okey lagi. Ustaz, rasanya lagi satu sebab dia ada hubungan kekeluargaan yang besar kat sana kan? Betul tak? Yes, yang betul dia pun ada banyak kawan kat situ. Kenapa tu? Sebab pemerintah Quraisy ketika itu adalah daripada keluarga Osman. Dia datang daripada keluarga Osman sebenarnya. Sebab itu dia hantar Osman. Sebab Nabi kan, saya sebut tadi, Nabi ni disusun setiap organisasi ni mengikut pada dia punya keadaan waktu tu. Kenapa dia hantar Osman? Ni menantu dia ni. Kalau buatnya dibunuh macam mana? Kan? Kalau kita tak serahkan tengkuk kita. Tapi itulah betul strategi dia. Nabi hantar Osman sebab yang memerintah ketika itu adalah keluarga Osman daripada Umayyah. Jadi keluarga ni Nabi tahu mereka ni sangat rapat walaupun dia ni tak satu agama tapi dia sangat menghormati ahli keluarga dia sebab semangat asabiah dia. Jadi sebab itu Nabi hantar Osman. Kalau ikutkan Nabi hantar je Umar tapi tak berlaku. Nabi tak hantar Umar, Nabi hantar Osman. Okey? Itu yang Nabi SAW hantar. Okey? Dan itu menunjukkan kepada kita kebijaksanaan Nabi SAW. Setiap benda Nabi buat dia tak melulu. Kita kadang buat satu keputusan mengikut perasaan kita. Dan kita selalu nak ambil mudah lah. Tapi tidak Nabi susun, fikir betul-betul, fikir panjang. Walaupun nampak macam payah, tapi kalau itu yang terbaik, Nabi pilih. Kita tengok dalam hijrah Nabi SAW, macam itu juga. Kalau ikutkan baik Nabi hijrah dengan Umar. Kan Umar dia ugut, siapa nak anak yatim, siapa nak isteri jadi balu, mari halang saya. Di hujung kota Mekah. Tak ada orang halang dia pun. Tapi kenapa Nabi tak keluar dengan Umar? Nabi tetap keluar dengan Abu Bakar walaupun terpaksa menyorok di dalam Gua Hira. Sebab yang penting bukan yang mudah, tapi yang mana yang telah kita susun strategi dia tu, yang kita dah susun, dah buat plan, dah rancang, yang itu yang sebenarnya yang kita kena ikuti. Okey? Yang itu sebenarnya yang Nabi SAW ajarkan kepada umat dia. Okey. Baik. Itu kita selesailah. Okey, kita tengok anggota tentera baginda Nabi SAW. Pertama, Nabi membentuk angkatan tenteranya yang terdiri daripada para sahabat yang mempunyai kemampuan untuk berperang dan memenuhi syarat-syarat mujahid yang ditentukan oleh syarak. Muslim, lelaki, baligh, cerdik dan memiliki kelayakan fizikal. Tak semua orang wajib keluar berperang. Tak semua orang wajib. Kita ingat perang ni wajib. Tak semua orang wajib. Sebab itu ada sebahagian Nabi pergi perang dan ada sebahagian Nabi tak berperang. Dia stay dekat kota Madinah. Dan dia duduk di dalam bidang ilmu, belajar, mengajar. Nabi dah bahagi-bahagikan mengikut kepada kemampuan dan keupayaan masing-masing. Kita kalau bagi jawatan, sebab dia senior, bagi je lah. Dia tak mampu pun, duk kita bagi je. Menzalimi dia pula, kesian pula dia. Nabi tak macam tu. Nabi berikan jawatan mengikut kepada kelayakan. Walaupun orang tu muda lagi, tapi kalau dia layak, lantiklah. Kita bincang baru ni kan, iaitu Usamah bin Zaid. Walaupun dia muda, tapi sebabkan dia layak, Nabi angkat dia jadi ketua panglima di dalam peperangan Nabi SAW. Okey. Namun dalam masa yang sama juga, ada wanita-wanita muslimah dalam kalangan sahabat yang turut serta dalam peperangan baginda untuk sebagai pembantu dalam tugas-tugas yang bersesuaian dengan mereka.
Penyusunan anggota mengikut tugasan mereka ini sangat memberi kesan kepada keputusan sesuatu peperangan. Meskipun kamp tentera musuh mempunyai bilangan tentera yang besar dan alat kelengkapan yang jauh lebih canggih, namun kemenangan sentiasa berpihak di kamp tentera Islam kerana rahsianya ialah mereka mempunyai beberapa kelebihan. Antaranya kepimpinan tentera yang terbaik daripada Nabi, anggota tentera yang mempunyai akidah yang kukuh, semangat juang yang tinggi, berdisiplin dan terlatih, serta organisasi tentera yang kemas dan teratur. Okay, ini perkara pertama lah yang kita kena ingat. Yang kedua, kepimpinan Nabi SAW. Okey, kepimpinan ni saya tak sebutlah. Kepimpinan tentera Nabi ni sebenarnya kita dah bincang dalam hurai-huraian saya sebelum ni lah. Okey, Nabi mengangkat orang yang memiliki kemampuan. Nak jadi tentera Nabi tak senang Kan selalu kita dengar Nabi sebelum dia bergerak, dia dah bertolak dari Madinah, lalu dia berhenti dekat setengah tempat dan Nabi akan susunkan tentera dalam bentuk saf. Siapa yang ada mak ayah yang tua, Nabi suruh dia balik uruskan mak ayah. Siapa yang kecil, Nabi suruh balik. Belum sampai lagi waktu untuk dia berperang. Ada sahabat ni macam ni, Nabi susun, atur tentera-tentera dia. Tak semua orang wajib nak pergi dan tak semua orang layak untuk berperang. Bayangkan kalau nak jadi tentera pun dia mesti qualified, apatah lagi dia nak menjadi ketua panglima perang. Dia mesti juga lagi-lagi lah kena qualified. Nabi SAW dia sangat partikular lah dalam hal-hal seperti itu. Okay? Dia kalau rakyatnya bijak, masa pemimpin dia mesti lebih bijak. Jangan pemimpin tak bijak, rakyat bijak. Selalunya kena kitai lah istilah kita. Pemimpin macam tu orang tak respect lah. Pemimpin macam tu dia terkebelakang perbuatan dan tindakan. Dia mesti mendahului daripada rakyat. Okay, itu cara baginda Nabi SAW ajar. Okey, yang ketiga kita bincang sikit. Penyerahan bendera dan panji perang. Sebelum mana-mana angkatan muslimin bertolak ke medan juang, Rasulullah akan menyerahkan sendiri bendera maupun panji perang kepada panglimanya. Fungsi panji ini adalah seperti rally point yang menentukan kedudukan pasukan semasa perang terkecamuk. Maksudnya bila berlaku perang terbuka dan berlakunya huru-hara di medan perang, sahabat-sahabat Nabi ni yang duduk dalam peperangan, dia tak tahu kat mana tempat kita nak berkumpul, nak berhimpun, nak susun balik, nak duduk dalam keadaan saf. Jadi bendera itulah sebagai rally point dia. Bila dia angkat bendera, sahabat-sahabat akan tahu mana duduk dekat sayap kanan, mana duduk dekat sayap kiri, mana duduk depan, mana duduk belakang. Itu fungsi bendera. Dan semua pemegang bendera ni adalah orang yang benar-benar layak. Dia adalah kita kata ketua di dalam sub company ataupun battalion. Satu kumpulan ni ada beratus. Setiap satu beratus tu dipecahkan lagi. Ada sayap kanan, sayap kiri, sayap berkuda kanan, sayap berkuda kiri, tentera berjalan kaki, tentera memanah. Semuanya Nabi SAW susun supaya kita sentiasa berada dalam keadaan formasi kita. Berada dalam kedudukan yang telah disusun oleh baginda Nabi SAW. Kalau orang bersilat, dia belajarlah silat macam mana pun. Tapi bila dia bergaduh, kita kata dia memang cowboy lah, ada pukul orang cowboy, memang kalah lah, tak guna pun silat dia. Jadi orang yang bijak ni, kalau dia dah berlatih silat, dia berlawan pun dengan silat dia, dengan strategi, dia mesti menang. Macam itulah, dia mesti kekal dalam keadaan kondisi dia macam tu. Okay? Macam mana dia masuk dengan formasi dia tu, macam itulah dia kena berperang dalam formasi dia. Itu strategi yang Nabi lakukan. Okey, kemudian cumba imbas semula dalam peperangan Mu'tah. 3 orang sahabat Nabi diangkat menjadi panglima perang setelah sehabis daya berusaha memastikan panji mereka sentiasa tertegak biarpun mereka terkorban. Seperti mana yang telah dilakukan oleh Ja'far At-Tayyar yang mengepit panji dengan lengannya yang terputus kerana ditetak oleh tentera Rom. Nampak? Orang yang memegang panji ni bukan sebarang. Adalah orang yang betul-betul layak. Buatnya kalau dia lari, kalau dia tak kuat semangat, dia lari je. Bawa dengan bendera-bendera tu. Ataupun dia baling je bendera tu. Sudah pasti bukan dia je yang lemah. Satu sayap tu akan lemah. Satu kumpulan tu akan lemah. Jadi sebab itu, Nabi ni dia akan pastikan setiap sub-sub yang Nabi SAW angkat jadi leader tu pun adalah orang yang sangat-sangat berkelayakan. Okay, itu fungsi panji. Baik, yang keempat, penyusunan tentera di medan perang. Di medan perang, baginda akan memastikan kedudukan angkatan tentera Islam tersusun kemas dan rapi, tidak kucak-kacir dan haru biru. Baginda akan segera menegur jika ada tentera yang terkeluar daripada saf
ataupun melanggar disiplin. Okay, ini benda yang Nabi SAW sangat tekankan di dalam ketenteraan. Abu Ayyub menceritakan, kami berbaris pada hari medan perang, dalam perang Badar, dan ada antara kami seorang yang maju ke hadapan melalui saf barisan. Maksudnya dia duduk ke depan sikit, dia tak lurus. Apabila Nabi melihatnya, baginda bersabda, bersamaku, bersamaku. Okay, Nabi minta dia duduk dalam keadaan kembali kepada saf yang lurus. Begitu juga berlaku kepada Sawab bin Ghaziyah dalam peperangan Badar. Ketika baginda sedang memeriksa saf pasukan Islam, tiba-tiba Sawab berdiri terkeluar daripada saf. Kejadian ini dilihat oleh Nabi dan baginda mendekatinya. Dengan batang panah yang ada di tangannya, baginda mencucuk perut Sawab supaya dia berdiri lurus di dalam saf. Dan ini kita boleh tengok dalam ketenteraan kan. Bila mereka berkawat, bila mereka berdiri dalam pasukan, semuanya dalam keadaan tersusun dan teratur. Dan kita sendiri pun bila tengok macam tu, kita lebih yakin dan confident lah yang mana pasukan ni dia lebih kukuh dan dia lebih kita bersedia untuk menghadapi musuh dalam peperangan. Sebab kalau tuan-tuan tahu, manakala di kem musyrikin ketika itu mereka tak ada formasi macam ni. Tak duduk dalam barisan, dia tak ada pemegang panji. Dia macam kalau dia kata serang, dia pun serang. Berundur, semua berundur. Serang, semua serang. Kemudian berundur, dia macam tu. Dia tak ada formasi. Siapa duduk sayap kanan, sayap kiri, depan, belakang, tidak ada. Itu adalah satu perbandingan yang jauh lah. Kita boleh tengok bagaimana Nabi SAW telah mendahului zaman. Nabi organize ketenteraan baginda Nabi SAW. Kita faham macam mana Nabi susun, organize tentera Nabi ni, kita boleh nampak lah. Itu antara sebahagian rahsia kenapa Nabi SAW berjaya di dalam ketenteraan. Walaupun tentera Nabi ni lemah dan tak memiliki kecukupan, kita kata kelengkapan di dalam peperangan. Okay? Itu perkara yang kita kena akui lah. Okay, baik. Kemudian, kita tengok ketiga. Struktur dan tugasan tentera. Ini analisis lah. Baik. Kita tengok yang pertama, dalam peperangan Badar. Ni ibu boleh baca lah, tapi saya nak sebut sikit. Dalam perang Badar, Nabi susun struktur dia. Pertama, Nabi ada skuad pengintip. Benda ni tak berlaku dalam mana-mana peperangan zaman tu. Dan sampai hari ni, benda ni sangat relevan. Sampai hari ni, ada tak skuad pengintip? Ada. Mana-mana organisasi badan beruniform ni, dia ada pengintip-pengintip dia. Okay? Nabi SAW dah lakukan lebih awal lagi. Iaitu dalam perang Badar, Nabi telah menghantar pengintip untuk mendapatkan arah pergerakan kafilah perniagaan Abu Sufyan dan juga perancangan-perancangan Quraisy. Kan kita pernah dengar kan dalam perang Zul Ushairah, Abu Sufyan terlepas sampai ke Syam. Nabi tak biarkan, Nabi kata, Nabi hantar 2 pengintip ikuri Abu Sufyan. Dan waktu Abu Sufyan nak balik ke Mekah, bagi tahu pada kami, laporkan segera ke Madinah supaya kita dapat keluar dan buat roadblock kepada Abu Sufyan. Sehinggalah tercetusnya perang Badar. Okey. Kedua, angkatan perang utama. Nabi bahagikan kepada 2. Ada golongan muhajirin dan ada golongan ansar. Sebab ini permulaan. Berlakunya perang terbuka pada permulaan, jadi Nabi buat macam tu. Dia belum ada lagi tentera berkuda. Kuda pun tak ada. Dalam perang tu hanya 2 ekor kuda je. Jadi Nabi pecah. Ada muhajirin, ada juga ansar. Okay. Siapa muhajirin? Ali bin Abi Talib. Sebab kalangan orang Mekah, Ali bin Abi Talib ni terkenal dengan kekuatan dia. Sebab itu dalam perang tanding, perang one by one sebelum berlaku perang ni, memang setiap kali berlaku perang tanding, Nabi akan hantar Ali bin Abi Talib. Macam kalau kita tengok orang main bola, bila berlaku penalti, selalunya dia akan hantar orang yang sepak penalti ni orang yang memiliki mental yang paling kuat. Dia bukan orang yang paling hebat di kawasan padang bola ni, tak. Dia bukan paling hebat. Hebat tu satu package je. Tapi yang paling pertama adalah kekuatan mental dia. Macam mana dia nak hadapi tekanan. Sebab dia dengan keeper je. Kalau ibu tengok bola lah. Dia nak sepak bola tu. Boleh jadi kadang bola naik atas. Tengoklah Ronaldo ambil penalti. Pernah tak gol. Sebab apa? Mental. Benda tu adalah bermain dengan mental dia. Okay? Jadi Nabi sentiasa hantar Ali. Sebab Ali memang ada kelebihan dalam bab tu. Sebab itu dia jadi ketua panglima. Yang kedua, Nabi hantar Sa'ad bin Mu'az yang menjaga orang Ansar. Sebab Sa'ad bin Mu'az ni adalah pemimpin Ansar. Sebelum dia masuk Islam pun, dia adalah pemimpin Ansar. Jadi Nabi hantar dia.
Kemudian barisan belakang pula dipimpin oleh Qais bin Abi Sya'sya'ah. Dan pemegang bendera ketika itu adalah Mus'ab bin Umair. Ini semua tokoh-tokoh utama lah, tokoh-tokoh besar yang memegang jawatan-jawatan utama di dalam peperangan. Okey, ini Nabi susun. Baik, kedua, tengok di dalam peperangan Uhud. Nabi SAW pecahkan kepada 3. Okay, Nabi pecahkan kepada 3 batalion. Pertama, Muhajirin, Aus dan juga Khazraj. Ansar yang sebelum ini satu pasukan, Nabi pecah jadi 2 pula. Aus lain, Khazraj pun lain. Kenapa Nabi buat macam ni? Sebab dalam peperangan Uhud, dia adalah perang secara terbuka. Dan Nabi SAW sampai ke medan Uhud tu lewat daripada orang Mekah. Orang Mekah sampai awal. Dalam perang Badar, Nabi sampai dulu. Tapi dalam perang Uhud, Nabi sampai kemudian. Okay, orang Mekah sampai dulu di medan Uhud, baru Nabi sampai. Jadi Nabi SAW susun beza sedikit. Dia pecahkan batalion itu kepada 3. Ansar dipecahkan kepada 2 pasukan. Ada Aus dan ada Khazraj. Lalu Nabi letakkan ada 50 orang pemanah. Yang ini adalah Nabi punya senjata rahsia. Sebab dia berfungsi sebagai menara kawalan. Sebab ni perang terbuka ni. Tak ada pokok, tak ada bukit bukau yang boleh halang untuk berlindung. Jadi macam mana Nabi nak menang dalam peperangan sedangkan tentera sedikit, hanya 700 orang je, ada 50 orang yang duduk di tempat yang paling atas, menara kawalan sebagai tentera pemanah. Jadi dia nampak mana musuh yang buat serangan daripada belakang ataupun ramai yang berisiko tu, maka akan dipanah terlebih dahulu. Sebab itu tentera musyrikin dalam perang Uhud ni dia tak dapat kalahkan tentera Islam dalam beberapa pusingan. Sehinggalah tentera Islam turun daripada bukit memanah, barulah ketika itu Khalid Al-Walid yang ketika itu musyrik buat serangan balas. Barulah berlakunya berkecamuk di medan perang. Ini Nabi punya strategi, tuan-tuan boleh nampak lah. Saya sebut ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Tadi kita dah bincang Nabi organize. Sekarang ni kita tengok struktur Nabi organize tu supaya lebih detail. Tapi benda ni ibu-ibu sebenarnya boleh baca sebenarnya, cuma saya explain sikit je lah. Okey. Kemudian Nabi SAW menyusun pasukan tentera Islam. Kalau ingat lagi, bila Nabi SAW ni, sahabat Nabi ni bila Khalid Al-Walid serang daripada belakang, sahabat-sahabat Nabi ni terkejut. Dia tak sangka orang Mekah kembali balik ke medan perang. Dan waktu itu, pasukan Islam pecah kepada 3. Tentera Islam pecah kepada 3. Ini perang Uhud. Pertama, satu pasukan lari balik ke kota Madinah. Satu pasukan lari ke kota Madinah. Yang kedua, satu pasukan lari ke medan ke Bukit Uhud. Dia berperang dekat medan Uhud, dia lari ke Bukit Uhud. Satu lagi pasukan dia masuk dalam camp dalam medan peperangan. Maksudnya dia kekal lagi. Jadi apa yang Nabi SAW buat? Nabi panggil balik tentera-tentera Islam agar kembali balik ke medan perang. Benda tu sangat berisiko. Kalau kita faham peperangan, kita akan nampak itu berisiko. Sebab kan semua orang pakai baju besi, topi besi. Orang tak tahu siapa Nabi sebenarnya. Orang tak nampak pun. Tapi bila Nabi menjerit dan Nabi panggil, semua tentera Islam berdiri balik di medan perang. Waktu tu orang Quraisy dapat aim dekat mana suara baginda Nabi SAW. Sebab itu Nabi waktu itu dipukul kan. Sehingga muka Nabi pecah, gigi Nabi patah dan darah terpancut daripada wajah baginda Nabi SAW. Itu yang berlaku tu. Sehingga sahabat-sahabat Nabi Talha kan, dia lindungi Nabi SAW, ditikam badannya, terpotong kudung seluruh jari dia. Itu berlaku kepada Talha pada waktu itulah, sebab orang tahu. Tapi Nabi tak ada pilihan, Nabi terpaksa panggil supaya orang kembali. Sebab waktu itu orang dengar yang mana Mus'ab bin Umair syahid dalam peperangan Uhud. Semua orang ingat yang meninggal itu, yang syahid itu adalah Nabi. Tapi yang syahid ketika itu adalah Mus'ab bin Umair. Jadi Nabi tak ada pilihan, Nabi terpaksa panggil. Itu cara Nabi structure balik, organize balik tentera-tentera Nabi di dalam peperangan Uhud. Okey, itu yang risiko yang terpaksa diambil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kemudian kita tengok yang lain pula, struktur tentera pembukaan kota Mekah. Okey, dalam pembukaan kota Mekah dia special sedikit. Nabi nak masuk kota Mekah dalam bentuk keamanan. Okay, Nabi tak nak berlakunya peperangan. Sebab itu Nabi pecah. Nabi pecahkan. Semua sahabat masuk dalam setiap penjuru di Masjidil Haram. Ada penjuru timur, ada penjuru barat, ada penjuru
utara, selatan dan sebagainya. Masuk dalam keadaan aman. Sebab itu kita tak panggil Islam ni menjajah, tapi disebut Islam tu Fathu Mekah, membuka kota Mekah. Okey, apa yang berlaku? Iaitu ada pasukan barisan hadapan. Okey. Mereka itu masuk melalui Jabal Hindi di barat laut Mekah. Yang kedua, pasukan sayap kiri dipimpin oleh Az-Zubair bin Al-Awwam yang ditugaskan memasuki Mekah daripada utara. Kemudian sayap kanan iaitu dipimpin oleh Khalid Al-Walid dimasukkan daripada arah selatan. Dan pasukan Ansar dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah masuk daripada arah barat. Dan mereka bertemu balik semula di Bukit Safa. Semuanya masuk melalui Bukit Safa. Dia semua penjuru tu akhirnya berjumpa di Bukit Safa. Lalu sampailah ke Kaabah. Okey, itu cara Nabi SAW masuk dalam semua penjuru kita istilahkan apa? Semua laluan-laluan utama tu dimasuki oleh tentera-tentera Islam. Sebab itu tentera ataupun orang-orang Mekah ketika itu dia tak boleh apa dah. Dia macam rasa dikepung dan terkepunglah, dan mereka redha terima kedatangan baginda Nabi SAW. Itu cara Nabi SAW. Kemudian kita tengok lagi struktur dalam tentera Hunain. Dalam perang Hunain ada pasukan barisan hadapan, pasukan tengah dan pasukan barisan belakang. Okey. Kenapa Nabi SAW susun macam ni? Sebab waktu itu dalam perang Hunain ni dia berlaku di kawasan yang berbukit. Okey, dan serangan itu adalah berlaku dalam serangan mengejut. Orang yang Nabi SAW berhadapan tu tak silap saya dalam pasukan Hawazin, tentera musuh, dia berada di kawasan tu dah, dia sampai lebih awal. Dan Nabi SAW sampai kemudian selepas tu. Jadi Nabi structure balik tentera-tentera baginda Nabi SAW. Okey, tak apa, benda ni ibu-ibu boleh baca semua. Tapi nak tunjukkan Nabi buat bukan sekadar pergi perang, pergi je. Tak ada persediaan, tak ada preparation, tak ada. Itu bukan Nabi lah. Sebab itu kalau kita tengok dalam peperangan Nabi, bila Nabi sampai ke satu lokasi, bukan sekadar Nabi susun balik structure perang, organize tentera ni. Tapi Nabi memilih tempat dekat mana nak jadikan sebagai camp. Kawasan yang dekat dengan kawasan telaga air. Di dalam perang Badar. Dalam perang Uhud, Nabi pilih tentera Nabi berhampiran dengan Jabal Uhud ketika itu. Sebab mereka berperang pada waktu duha. Mereka nak duduk di bawah matahari terbit. Supaya ketika itu musuh musyrikin ni nampak tentera Islam, bukan sekadar nampak tentera Islam, tapi dia terganggu dengan silauan matahari. Nabi membaca lokasi-lokasi perang ni supaya Nabi tahu macam mana nak susun organize. Macam itulah kalau kita berniaga ke apa sahaja, kita kena pandai bacalah keadaan. Dan benda ni nak membaca ni bukan boleh tengok-tengok, boleh tilik-tilik. Dia mestilah dengan ilmu dan juga pengalaman. Okay? Macam itulah. Siapa-siapa yang nak jadi pemimpin, apa-apa sahajalah, dia ingat dia mesti ada ilmu nak memimpin dan dia mesti ada pengalaman. Pengalaman. Sama ada dia ada pengalaman ataupun dia mencari pengalaman melalui pengalaman orang lain. Dia tak malu untuk belajar pengalaman-pengalaman orang lain. Okey? Itu perkara yang kita boleh tengok dalam hal struktur dan tugasan tentera. Tak semua orang buat benda yang sama. Semua orang telah dibahagikan tugas masing-masing. Macam Gubernur Iman, ada bonda yang akan jaga bahagian bahagian apa kita sebut memperdagangkan ustaz-ustaz contoh. Tak ada, ni Kak Intan ni kerja, dia call ustaz-ustaz ni, dia hubungi macam mana susun jadual Kak Intan. Nanti Mas Roha pula uruskan bahagian payroll pula kan. Kemudian yang lain-lain pula Kak Mira pula dia jadi moderator. Semua dah ada tugas dah. Itu adalah benda yang di-structure. Berbanding dulu kan. Dulu tak ada structure. Seorang je uruskan. Bonda Ros yang kena uruskan semua kan. Jadi dia susah lah. Dia susah. Jadi benda ni kita boleh belajar lah daripada baginda Nabi SAW. Okey. Baik. Kita tengok yang keempat. Yang keempat. Pendekatan kaedah pertempuran. Tengok Yang pertama, tentera musyrikin dia menggunakan kaedah al-karru wal-farru. Ini kaedah dia gempur dan undur. Gempur dan undur.
Dia serang ramai-ramai, dia undur ramai-ramai. Kalau orang main bola ni, daripada keeper sampai ke striker, semua naik. Kemudian bila dah kena serang balik, semua turun jadi keeper. Contohlah, tak logik lah benda tu. Tapi itulah yang berlaku dalam kalangan orang musyrikin Quraisy. Sebab tu dia kalah. Sebab dia tak organize. Dia gunakan kaedah pertempuran macam tu. Kita masuk ramai-ramai, kita keluar ramai-ramai. Kita lari pun ramai-ramai. Okay, berbeza dengan Nabi SAW, mereka menggunakan sistem as-sufuf, iaitu menyusun dalam keadaan berbaris. Okay, dalam keadaan berbaris. Kalaulah ibu-ibu pernah baca analisis ni, kalaulah pernah baca, saya nak tanya lah saja nak tanya. Barisan pertama, barisan apa yang selalu Nabi SAW letakkan? Barisan pertama. Barisan pertama dalam peperangan tu, apa tentera yang Nabi SAW letakkan? Barisan pertama. Barisan defense. Okay, defense ni apa? Tentera apa yang Nabi letak sebagai pertahanan? Barisan pertama yang selalu Nabi letak sebagai defense ni adalah tentera yang memegang tombak ataupun yang memanah. Itu barisan pertama. Okay. Sebab mereka akan serang daripada awal. Sebelum musuh mendekati tu, dia dah pandang daripada jauh dah. Okay, dia dah pandang daripada jauh. Kemudian barisan kedua, tombak. Bila musuh dah mendekat, tombak ni akan berfungsi. Dan barisan ketiga barulah bahagian infanteri, iaitu tentera yang berjalan kaki, yang pakai shield, pakai baju besi, yang pegang pedang. Yang berikutnya ada sayap kanan, sayap kiri, iaitu tentera berkuda. Ini antara cara Nabi SAW structure, dia letakkan dalam keadaan soft. Nabi susun macam tu. Dia bukan main letak je, kita ni tak, dia caturkan. Bila kita faham macam tu, kita nampak sebenarnya ada kebijaksanaan pada Nabi SAW. Okay? Semua orang dah dibahagikan tugas masing-masing. Okay? Baik. Kemudian, okay, yang bahagian persiapan ni, persediaan dan persiapan ni saya rasa ibu-ibu boleh baca lah. Persiapan akidah dan kekuatan dalaman, itu benda penting. Kita dah bincang dulu kan. Sebab hari ni kita tengok ketenteraan dunia, dia ada istilah membuli. Benda tu sebenarnya dia rapuh dari sudut dalaman dia. Okay, luar nampak kuat. Kita kalau nak jadi askar ni kena buli supaya kita ada semangat juang. Salah sebenarnya, salah. Sebab apa? Kita membuli, kita membina generasi membuli. Sebab Nabi mengajar, Nabi berperang adalah untuk membawa keimanan, membawa keamanan. Kalau pejuangnya adalah kaki buli, boleh bawa keimanan, keamanan? Tak boleh. Jadi mereka dibentuk melalui akidah. Dari sudut rohani dia, persiapan dalaman tu sangat kuat. Okay, jadi sebab itu, generasi yang dibina oleh Nabi SAW ni bukan generasi yang membuta tuli je berperang, angkat senjata, serang. Tak, itu bukan. Itu bukan tentera Nabi SAW. Tentera Nabi dalaman. Dia ada rasa kasih dan dia ada rasa cinta. Kenapa dia menyerang? Dia bukan sebab nak berbunuhan. Dia nak selamatkan musuh dia. Berimanlah kepada Allah. Kita nak selamatkan kamu atas dasar kasih kita kepada sesama manusia. Bila kita ada rasa kasih, sayang kepada orang lain, kita tak nak dia melakukan maksiat. Kita tak nak dia kufur kepada Allah Ta'ala. Kita nak selamatkan dia. Sebab itu pendekatan awal, bila nak pergi perang je, pertama sekali Nabi akan pesan pada ketua-ketua panglima. Tanya pada musuh, mereka nak beriman ke tidak. Kalau beriman, kita terima. Tak nak beriman, kita berperang. Itu kaedah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Okay? Kekuatan rohani. Kalau kita tak duduk medan perang, kita duduk dalam keluarga kita, benda ni yang kita kena ajar kepada ahli keluarga kita. Benda yang kita kena ajar, iaitu kekuatan rohani ni. Saya baca buku psikologi anak-anak. Saya tanya pada ibu-ibu, benda yang paling penting didik anak-anak masa kecil-kecil ni apa? Pandai membaca ke apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang kan? Betul, kasih sayang. Benda tu paling penting. Membaca ni, kalau zaman saya lah, saya anak 80-an. Membaca tu, kadang darjah 1 baru pandai baca. Darjah 2 baru pandai baca. Darjah 3 pun baru pandai baca. Masa sekolah tak tahu baca pun. Tapi bezalah anak hari ni kan, tadika dah boleh baca dah. Kita push. Kita tersilap. Benda yang paling penting, kasih sayang tu penting. Kasih sayang penting. Tapi dari sudut ilmu psikologi, betul, mengenal Allah tu penting. Betul, itu ilmu tauhid. Dari sudut psikologi, yang paling penting sebenarnya adalah dia punya EQ dia.
IQ tu dibentuk melalui EQ. Kita ada EQ kita, EQ kita. Apa kita sebut EQ ni apa? Saya lupa dah. Dia ada SQ, IQ dan EQ. Emotional Emotional. Okay, dia ada emotional. Sebab apa? Anak-anak ni dia akan jadi bijak apabila dia boleh urus dia punya emosi dia. Ada tempat yang dia perlu marah, dia marah. Ada tempat yang perlu dia nangis, dia menangis. Ada tempat kekuatan emosi tu sebenarnya memacu dia untuk jadi cerdik. Ni saya baca dalam ilmu psikologi kanak-kanak. Benda tu penting. Dia bukan semua benda dia menangis. Kalau macam tu susah. Dia orang panggil hati koyak ni. Dia cepat koyak, cepat nangis. Kan? Dia tak boleh. Ada datang masalah, saya tak boleh lah. Saya gagal lah. Dia jadi dia rendah diri tau. Tak nak urus. Betul? Faham Ustaz. Okay. Dari sudut psikologi, orang barat kata dari sudut emosi. Tapi agama kita mengajar sebenarnya mengenal Tuhan tu, rohani tu, dalaman tu kena kuat. Bayangkan kalau anak membesar daripada rumah, yang mana rumahnya tu dipukul je anak tu. Boleh berjaya ke anak tu? Tak boleh. Walaupun anak tu bijak pun, dia tak boleh berjaya. Sebab dalaman dia rapuh dan dalaman dia runtuh. Okay? Itu benda yang kita kena tengoklah. Itu agama mengajar dalaman. Benda yang paling penting dalaman. Kita rasa benda tu biasa kan? Tapi sebenarnya tu kenapa seorang lelaki yang menjadi suami dia boleh tabah uruskan kehidupan dia? Sebab dia ada satu ketabahan. Ketabahan tu datang daripada mana? Emosi dia, EQ dia. Dia jadi kuat daripada dalaman dia. Tak mudah mengalah dan putus asa. Okay? Anak-anak hari ni banyak yang cepat koyak istilah kita. Dia hati tisu lah, fragile hati dia, rapuh sangat. Rapuh. Okay, kita tengok. Yang kedua, Nabi tak menafikan selain dalaman, Nabi ada persediaan teknologi peperangan. Okay? Nabi menggunakan teknologi peperangan. Okay, yang ini ibu-ibu boleh tengoklah. Dalam peperangan moden ada 5 benda yang dijaga. Ada senjata ofensif untuk menakutkan musuh. Okay? Yang kedua, senjata defensif untuk mengelak ancaman. Yang ketiga, tentera dan senjata. Keempat, komunikasi, mengkoordinasi pergerakan tentera. Yang kelima, radar. Ini 5 benda yang ada dalam ketenteraan moden. Okay. Kemudian, kalau kita tengok pada baginda Nabi SAW, 5 ciri ni ada. Okay, 5 ciri ni ada di dalam baginda Nabi SAW. Yang ni saya tak bincang lah. Ni ibu-ibu boleh tengok. Dan kalau ingat-ingat lagi tentera-tentera yang Nabi SAW lakukan tu, ada, saya pernah sebut. Nabi SAW gunakan. Nabi ada manjanik. Nabi ada dabbah. Nabi ada apa lagi? Macam-macam lah Nabi punya senjata-senjata. Dan senjata tu Nabi ambil daripada teknologi-teknologi luar. Okay? Ini Nabi SAW lakukan. Dan satu benda yang saya terkejut, bila kita baca sirah, Nabi SAW ni, dia ada dia punya kod rahsia dia. Ini satu analisis. Kalau kita tengok Nabi ada kod rahsia dia. Maksudnya, bila tentera pakai baju perang dan topi perang, dia tak akan kenal dah siapa musuh dan siapa lawan dia. Kawan dia tak kenal dah. Sebab itu, ayah kepada Huzaifah Al-Yamani, ayah dia nama Al-Yamani kan. Al-Yamani kan dia dibunuh oleh sahabat Nabi di dalam peperangan Uhud sebab mereka dah berkecamuk dan dia tak kenal dah. Jadi Nabi SAW menggunakan satu pendekatan. Semua tentera Nabi ada kod rahsia. Semua tentera Nabi ada kod rahsia. Dan Nabi gunakan kod rahsia ni daripada Al-Quran. Adanya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni apa? Iaitu ada Alif Lam Mim, Yasin, Toha. Itu kod rahsia. Untuk orang muhajirin, Nabi bagi. Contoh kod rahsia dia Toha. Jadi bila dia jumpa antara mereka, dia sebut Toha, dia tahu ni muhajirin. Orang Ansar pula ada kod rahsia, pecah pada 2 pula. Ibu. Okay, jadinya yang Ansar pula pecah pada 2 pula. Ada Aus, ada juga Khazraj. Itu Nabi SAW gunakan kod-kod rahsia tu. Okay, ini membantu supaya mereka tak bertembung dengan sesama kawan dalam ketenteraan. Itu kaedah Nabi SAW lakukan. Benda tu adalah di dalam ketenteraan Nabi SAW. Okay, ini ibu-ibu boleh baca lah pengangkutan, perbelanjaan khusus. Sebab itu Nabi tengok dalam perang Badar, Nabi ada 2 ekor kuda. Masuk perang Uhud, tambah lagi kuda dia. Kemudian masuk dalam perang
Khandaq, tambah lagi kuda Nabi. Macam mana Nabi dapat kuda ni? Mestilah melalui perbelanjaan yang betul kan? Sebab tentera makin ramai, orang Maulud mestilah makin ramai. Jadi senjata kena bertambah. Jadi macam mana boleh je? Dari sudut pembelanjaan, belanjawan tu, ni dari sudut ilmu dirayah ni kita kena faham lah. Tak semua benda diceritakan, tapi kita boleh fikir. Nabi SAW gunakan perbelanjaan yang betul untuk memiliki senjata-senjata. Kemudian saya sebut kan, Nabi pelajari teknologi peperangan daripada bangsa asing. Tengok macam mana Salman Al-Farisi datang jumpa Nabi, bagi tahu kita gunakan sistem parit. Nabi terima dan Nabi beradaptasi dengan teknologi luar. Nabi gunakan kaedah-kaedah tersebut. Okey, baik. Kemudian kita tengok lagi persediaan latihan ketenteraan. Nombor 3. Okey, Kak Mira nanti boleh cerita kod rahsia. Okey. Baik, persediaan latihan ketenteraan. Okey, ada latihan organisasi. Okey, saya tanya pada ibu-ibu, bila Nabi dan para sahabat ni dia berlatih perang? Bila tentera sahabat ni dia berlatih perang? Bila? Tak nak terfikir lah Ustaz. Tak cakap baru terfikir. Berlatih kot. Masa kerja-kerja. Masa kerja? Biasanya dia orang berlatih waktu malam. Berlatih tu malam? Tak berlatih kan? Tak berlatih. Malam. Tak, mustahil dia tak berlatih. Kat situ ada je sunnatullah orang yang berlatih mesti dia dapat hasil lah. Masa solat solat malam. Tak. Kenapa Ustaz tak cerita dalam ada saya cerita. Okey. Tak tahulah saya. Ya. Okey. Ingat perang Badar ni perang ke berapa perang Badar? Perang Badar tu perang ke berapa? Kedua. Pertama. Badar pertama. Tak. Bukan. Ada. Perang Badar tu perang ke-9. Betul? Cuba tengok perang Badar. Tengok di buku, tengok perang Badar. Perang ke-9 kan? Perang ke-9. Ada 8 perang sebelum tu yang berlaku dan 8 perang tu tak berlaku pun pembunuhan. Perasan tak? Perang pertama daripada pimpinan daripada Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib tu sampailah kepada perang Nakhla tu yang dipimpin oleh Abdullah bin Unais. Ada 8 perang tu. 8 perang tu tak berlaku apa-apa pun. Dekat situlah sebenarnya adalah latihan ketenteraan. Kalau pergi tentera di Raja Malaysia, dia ada istilah latihan ketenteraan, latihan perang. Bila sahabat Nabi nak berperang, nak berlatih, mereka bukan kerja macam tentera Rom, memang kerja sebagai tentera, tak. Mereka ada petani, ada pendakwah, ada kerja sebagai businessman, macam-macam. Jadi bila mereka berlatih tu, Allah Ta'ala telah letakkan satu bantuan daripada Allah Ta'ala. 8 perang yang awal tu, itu semuanya sebagai latihan ketenteraan. Cuma dia berlatih tu in real tau. In real. Kalau musuh macam ni nak hadapi. Musuh macam ni nak hadapi. Sebab itu 8 perang pertama, sebelum berlaku perang Badar, orang Ansar tak terbabit pun. Orang Ansar tak terbabit. Semuanya adalah tentera Mekah, Muhajirin. Okay. Tentera Ansar hanya terlibat dalam peperangan Badar saja. Itu boleh kata solid lah sebagai satu latihan di medan yang sebenar kepada tentera-tentera sahabat baginda Nabi SAW. Okay, itu benda awal yang mereka berlatih. Lepas tu dia dibina melalui pengalaman mereka lah di dalam peperangan. Barulah Nabi SAW lepaskan. 3 perang pertama Nabi hantar orang yang betul-betul layak. 3 tu semua datang daripada keluarga Nabi. Barulah Nabi SAW turun dalam perang Udan. Perang pertama Nabi, tak silap saya. Malah nak silap. Tak silap saya, perang pertama perang Udan. Perang Al-Abwa, Ghazwah Al-Abwa, itu perang yang Nabi pertama turun. Barulah Nabi tunjukkan kepada sahabat Nabi bagaimana dalam peperangan. Tak berlaku perang sekalipun, Nabi ajar para sahabat untuk buat perjanjian damai. Ini benda yang Nabi tunjuklah, benda yang kita tak perasan sebenarnya. Kita tengok perang tu macam dia satu cerita, satu kronologi je kan. Tapi sebenarnya ada benda-benda yang kita kena perhatikanlah perincian-perincian tu. Itu latihan ketenteraan pada para sahabat baginda Nabi SAW. Okey, kemudian saya nak tanya Ustaz. Sebut pasal perang ni, saya nak tanya memang dalam kitab ni tak ada sejarah perang Zatul Riqah. Ustaz tak tulis? Memang tak ada? Zatul Riqah adalah,
Ada ke? Saya cari juga Ustaz. Sebab dia tahun keempat Hijrah kan? Ke saya tak dapat pandang? Tak lepas pandang. Zatul Subhanallah. Riqaq ada lah. Atau masa ni saya tak masuk Gemenuk Iman lagi kot. Ya Allah Akbar. Saya cari juga. Perang Zatul Riqaq saya letak pada muka surat 167. 167. Muka surat 167. Ada perang Zatul Riqaq. Ada permulaan solat khauf. Kan? Ha? Tahun ke berapa Hijrah tu? Tahun ke-7. Bab ke-8 tahun ke-7 Patut lagi. Hijrah. Satu saya cari tahun. Sebabnya saya ingat tahun keempat Hijrah. Patut saya tak jumpa. Ya Allah. Okey. Baik, Alhamdulillah. Zatul Riqaq. Okey. Alright. Kemudian kita tengok lagi latihan fizikal dan persenjataan. Ini boleh baca lah. Latihan kepimpinan strategi dan taktikal perang. Pertama, Nabi sendiri yang melatih sahabat melalui contoh yang dilakukan oleh Nabi. Nabi sendiri turun padang, Nabi tunjukkan. Kedua, Nabi melatih para sahabat bila mana sahabat jadi ketua Sariyah, ketua panglima dalam pasukan. Sahabat sendiri turun padang, dia sendiri yang kena fikir. Saya baru ni saya baca ada satu doktor ni, Dr. Rizal ke apa kan, dah viral lah dekat Facebook tu. Dia didik anak dia, mungkin sebab dia ada duit lah kot Dia hantar anak dia baru habis belajar, anak dia pergi je Jepun. Dia kata kat anak dia, dia bagi telefon, contohlah ni orang lain cara dia lah. Dia kata, dia bagi telefon kepada anak dia, anak dia buatlah macam mana pun. Okay? Anak dia buatlah macam mana pun, pergilah belajar dan ambil pengalaman di luar negara. Anak dia baru habis belajar, baru habis sekolah. Habis sekolah ke ataupun cuti SEM di universiti. Bapak dia tajir pergi ke Jepun. Tapi perbelanjaan dekat sana ayah dia bagi sikit je. Kalau nak duit, kamu buatlah apa yang kamu nak. Jadi anak dia ada telefon bapak dia bagi. Anak dia tangkap gambar, anak dia jual dekat internet. Apa nama orang selalu gunalah. Gambar-gambar yang dijual di internet tu kan. Anak dia dapat duit. Maksudnya apa? Dia bekalkan pengalaman. Selalu masa kecil ayah yang tunjuk ajar. Sekarang ni ayah dia lepaskan dalam sekian tempoh ni untuk anak sendiri boleh usaha, belajar, berdikari. Macam kita pula, kaedah kita lepaskan anak kita ke asrama supaya dia belajar untuk urus diri dia. Macam itulah Nabi SAW kepada para sahabat. Ada perang yang Nabi pimpin, Nabi tunjuk macam ni kaedah. Ada perang yang Nabi pergi hantar kat sahabat, kamu buat sendiri sebagai satu latihan kepada mereka. Okey, itu antaralah yang Nabi SAW lakukan. Okey, baik, insya-Allah. Alamak, saya nak tunjuk gambar malulah. Siapa ada gambar? Sebab saya punya kitab dah koyak lah. Ada jadi tinggal ni lah. Kulit tak ada lah. Okey, kitab gambar tak ada lah. Walaupun menulis kitab sendiri tak ada subsidi kitab beli sendiri tau saya. Okey. Siapa ada gambar? Tunjukkan kat Bonda Siti Rokiah. Tunjukkan gambar kitab. Okey. Semua dah ready grup ada. Dalam grup ada nanti Okey, Bonda nanti Bonda tengok dalam grup. Nanti mereka share lah. Ada dalam grup ke? Yang bertanya tu? Bonda tengok poster pun ada Ustaz pegang kitab tu. Pada poster ada. Ada poster. Setiap kali kita Kalau kita dalam Google Meet ni tak boleh share dekat message ni gambar tak boleh tak boleh kan? Kalau Zoom boleh Ustaz. Kalau Meet tak boleh. Oh ya. Kalau saya tak faham nak, tapi Zoom boleh. Oh Zoom ya. boleh. Okey kan. Saya nak bagi pun tak ada, saya kesian gambar. Ni je ada gambar kulit je. Gambar kitab tak ada. Bagi link Shopee. Bagi link Aduh, Shopee. Tu. Ustaz ni pun dah tunjuk lah. Tu ada. Bonda N ada tunjuk. Tu gambar kitabnya. Tu. Nampak? Bonda Okey, bagi situ okey nampak ya. Ke tengah sikit. Ke kiri, ke kiri. Ke kanan, ke kanan. Ke kanan. Kanan Bonda. Okey. Alright. Itu atas sikit. Benda reverse sikit. Yes. Nampak benar dah. Ambil, dapat. Okey, nampak. Nampak topi pertahanan tu. Okey. Jadi untuk hari ni kita sampai sinilah. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Saya rasa satu lagi majlis selesai lah ni kita punya buku perang ni. Mungkin hari Jumaat ni boleh kot kita selesaikan. Nanti kita minggu depan kita dah boleh fokus kitab baru lah. Betul tak?
ke macam mana? Maksudnya Jumaat ni kita selesaikan buku perang, minggu depan perancangan kita hari Selasa kita akan baca kitab Ibnu Katsir, kitab Sahih Qasasal Anbiya. Jumaat ni pukul 8 ke Umar? Ya betul. Jumaat ni pukul 8 Jumaat ni pukul 8. Dah ada ke gambar kitab baru tu Ustaz? Ustaz dah bagi? Dah bagi ke? Saya dah bagi dah. Ya. Ada kan Kak? Tak perasan. Bunda tak perasan. Ustaz, Ya. janganlah hantar mari saya musafir. Oh ya ke? Alamak. Nangis. Taklah, tak apa. Kalau ramai sedih lah pula saya nak end dengan Ustaz kita ni. Tak nak tengok recording. Okey, kita raikan semualah. Okey, tak apa kita. Assalamualaikum. Ustaz, nak tanya sikit. Boleh. Boleh tak ke depan ni jika nak mengajar melalui buku, kita buat share screen boleh tak? Baru kita boleh tengok dalam buku tu. Bagi orang-orang yang tak ada buku dia boleh tengok sambil tengok bacaan dia. Okey. Baik. Kalau nak share screen boleh. Nanti saya benda pertama saya kena buat nantilah. Nanti saya akan tangkap gambar kot. Saya cuba pastikanlah. Sebab masa mula-mula dulu kita baca kitab ni memang pertama saya pernah share dulu. Cumanya lepas tu dia gambar dia tak jadi cantik bagi saya lah, tak cantik. Dan kemudian kebanyakan dah ada kitab. Jadi sebab tu saya dah tak share screen lah. Sebelum ni awal-awal saya share screen. Tapi sebab ramai dah ada kitab. Saya minta maaf lah, mungkin ada yang baru masuk kan. Jadi tak ada tu, jadi saya tak share. Tapi tak apa, terima kasih kepada Bonda Azizah bagi feedback. Saya pun dapatlah satu gambaran. Lepas ni sama ada kita ada kitab ke tak ada kitab, tak apalah. Saya sendiri kena prepare lah buat share screen supaya semua orang Sorry. tak apa. Bonda sangat bagus. Bonda bagi feedback ni sebenarnya kita pun nak bantu orang lain kan. Yang penting message tu difahami. Betul juga kan? Ya. Terima kasih Bonda. Okey, baik, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada kesempatan akan datang. Kita akan sambung sikit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kata Tanya. Ustaz kata hari tu Ustaz ada kelas lain yang mengguna buku yang sama atau baru nak start kelas guna buku yang Ustaz guna sekarang. Bila tu Ustaz? Pasal apa? Sirah ke? Sirah ni? Bukan. Cerita pasal peperangan Rasulullah. Okey, sebenarnya tak, maksud saya tu hari tu saya ada mengajar buku ni juga, tapi itu di masjid. Kalau nak tengok recording dia tu adalah sebab saya mengajar tu lama dah, start daripada 2017 ke 2018 dah, lama dah. Saya dah gali dah Masjid Al-Falah punya. Memang kena cari kat bawah sangat. Masjid Al-Falah USJ 9. Tak kurus lagi masa tu. Siapa je intern? Ni Kak Noli ke? Kak Noli Kak Noli kan? Ya. Kak, Ina dah share dengan Kak Link dah Kak? Dah share link tu. Okey, satu lagi buku yang baru Ustaz nak guna ni macam mana kita beli boleh Ustaz tunjukkan buku tu, buku apa Azrina? Ada. Ina dah share dalam grup, dah share dah. Nanti Dah nak share? cerita sebenarnya kat Akak. Ustaz dah bangun nak ambil buku tunjuk. Ustaz tunjuk. Dia ada Ni bukunya. kitab ni Hari memang tu best. saya tunjuk dah buku ni. Ni tak nampak kot. Ni. Blur. Tak blur lah bukunya. Belakang sikit Ustaz. Sekejap saya. Hilangkan blur. Ustaz belakang sikit nampak dah. Okay. Letak paras muka. Inilah bukunya. Okey, ni buku dia. Buku ni ada 3 jilid. Memang lama lah nak mengaji ni. Semua para Nabi ada dalam ni lah. Para Rasul ni. Hari tu masa kita pernah bincang awal-awal dulu tu, ada seorang bonda bagi tahu di Shopee harga dia lebih murah. Sebab saya beli dengan kawan saya, dia jual harga ni mahal. Berapa harga dia? 100 lebih ni. 220 saya beli. Mahal. Jadi ada bonda dah check kat Shopee, dia kata murah. Dapat dalam 100 lebih rasanya. Itu 70 tak silap. 160 lebih Lebih kurang. Jadi sebab tu saya kata tak apalah, pergi bilik Shopee lah. Sebab saya ingat dapat dengan kawan tu lagi murah. Tak murah pun. Mahal. Okey, jadi inilah kitabnya. Kitab ni kitab terjemahan ni. Ni kitab Ibnu Katsir. Ustaz best sangat. Saya dah belik. Kitab ni saya dah mengajar 2 jilid dah sebenarnya. Jadi memang saya rasa satu kitab yang menarik lah untuk kita baca. Sebab Ibnu Katsir ni dia terkenal penulisan dia tu
Dia tak akan tulis sesuatu melainkan yang sahih. Itu yang menarik tu. Sebab banyak cerita Rasul ni ada penambahan lah. Ada penambahan. Jadi Ibnu Katsir ni dia jaga sangat kesahihan setiap sumber tu. Jadi dia sampaikan penulisan dia tu mesti ada dalil. Yang itu yang saya nak bawa pada ibu-ibu. Kita dah tahu dah cerita Nabi ni. Sekarang kita nak tengok macam mana kisah Nabi Adam dengan Nabi-Nabi yang lain. Dia macam satu puzzle tau. Kalau kita fahami, kita akan nampak benda ni menarik lah. Banyak perbincangan dia. Banyak pelajaran dia lah daripada kisah Nabi-Nabi terdahulu. Begitulah. Okay? So anggaran bila Ustaz? Anggaran kemungkinan dalam 2 minggu lagi. Sebab minggu depan kita akan selesaikanlah buku perang ni. Minggu depan kita akan selesaikan buku perang ni. Sebab sikit je lagi ni. Sikit je lagi. Ada lebih kurang 4 poin analisis yang saya tulis lah dalam peperangan ni. Kemudian barulah kita masuk ke yang baru. InsyaAllah. Terima kasih. Boleh percaya. Okay, boleh. Nombor saya tak ada rahsia pun. Boleh. Ya Alright, insyaAllah itu sajalah untuk kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Terserah Kak Mira lah. Okay. Dah Ustaz, tak ada buka soalan Tadi ada soalan kan bukan? Bukan soalan ke tadi? Ustaz, kat belakang ada tulis sebelah kod rahsia Ustaz. Baru perasan lah. Ada kan? Ada. Kod rahsia. Kena bedek lagi. Tak habis bedek. Ya Allah. Okay, baiklah. InsyaAllah dah nak habis dah kitab ni. Ya Allah. Ustaz, betul maaf satu soalan Ustaz. Saya itu minta tolong anak tolong belikan buku peperangan Rasulullah. Mak kenapa nak suruh beli buku peperangan? Mak nak pergi perang ke? Dia tanya mak nak berperang dengan siapa? Tu satu soalan. Satu soalan lagi macam mana nak apply strategi Rasulullah, because strategi Rasulullah kebanyakan ke semua tentera dia tu orang Islam. Kalau kita nak applykan di zaman kita sekarang, ke tentera di Malaysia for example, dia termasuk semua orang-orang yang bukan Islam. Macam mana tu kita nak aplikasikan strategi Rasulullah tu kalau sebahagian daripada tentera Malaysia ni bukan orang Islam, Ustaz? Okay. Sebelum tu, Bonda Nolia ada buku ni tak? Ada buku ni tak? Ada tak? Ada tu yang suruh anak beli, dia tanya. Oh tak beli, anak tak beli sebab dia kata Mak nak pergi berperang dengan siapa Mak? So beli buku. Kalau siapa yang ada kitab ni boleh baca penutup saya tu. Saya letak satu dekat mukadimah kata penulis yang saya tulis buku ni. Satu lagi saya letak dekat penutup. Matlamat saya menulis buku perang ni memang ramai orang petikai kan. Masa saya nak terbitkan dekat ni pun KDN panggil saya, kenapa nak highlight perang ni? Sebab nama ensiklopedia ni berat. Jadi dia tanya kenapa kena letak perang? Kenapa tak boleh cerita sirah Rasul? Saya kata kalau cerita sirah Rasul sama je lah buku lain. Tapi saya letak perang ni sebab saya punya matlamat jelas. Sebab apa? Sebab di luar kita ada buku yang ditulis oleh Sun Tzu, The Art of War kan, buku seni peperangan Sun Tzu. Yang baca buku perang tu Sun Tzu ni bukan tentera, tapi yang baca tu ahli politik, yang baca tu ahli perniagaan, yang baca tu kaunselor, motivator. Sebab dia kata apa? Seni perang Sun Tzu tu boleh diadaptasi dalam seluruh kehidupan. Dalam seluruh kehidupan boleh belajar semua benda daripada seni perang tu. Sebab dalam hidup kita ni kan macam satu perjudian, macam satu peperangan yang kita kena ada strategi kita. Kalaulah orang ni, manusia satu dunia kata Sun Tzu ni, seni peperangan dia tu boleh jadi ambil ibrah, pengajaran. Kenapa tak perang Nabi? Sebab perang Nabi ni terpandu dengan wahyu kehidupan dia. Mestilah sesuatu tu kita boleh belajar lagi banyak daripada baginda Nabi SAW. Itu pertamalah. Yang kedua, saya pernah sebut pada mukadimah masa kita belajar kitab ni. Kita takut bila cerita perang Nabi ni kan. Tapi ulama-ulama sirah dia tak lari dan tak takut untuk cerita perang Nabi. Sebab apa? Sepanjang kita belajar dan kita hidup, pernah dengar ke Nabi pernah bunuh musuh dia? Siapa orang yang Nabi pernah bunuh? Kalau tengok buku ni saya tulis ada 84 peperangan. Dan semua perang Nabi menang sehingga Nabi dapat tawan kota Mekah, kota Madinah. Dan sahabat Nabi boleh buka sampai ke Mesir, sampai ke Iraq, sampai ke Iran, sampai ke
di daerah-daerah luas, Yaman, Syam semua nak buka. Tapi berapa ramai musuh yang Nabi pernah bunuh, yang kita pernah dengar lah. Kalau kita saya rasa macam tak pernah bunuh, ya Nabi tak pernah bunuh musuh dia. Macam mana Nabi tak pernah bunuh musuh tapi Nabi menang peperangan? Dari situlah kita nampak ada karisma dan kewibawaan Nabi. Bahkan kalau kita baca dalam kitab sejarah dunia daripada timur ke Eropah, kita takkan jumpa satu istilah memanggil tentera Islam sebagai penjajah. Daripada zaman Nabi sampai zaman selepas Nabi, tak pernah dengar pun. Sedangkan Islam memegang 2/3 dunia. Tak pernah dengar istilah Islam ni penjajah. Islam ni adalah dia monopoli lah, tak ada. Tapi kita panggil Belanda penjajah, British penjajah, Jepun penjajah, Portugis penjajah. Islam tak ada. Kenapa? Benda tu yang kita nak gali tu, yang kita nak buangkan tabu masyarakat. Kita nak tunjukkan salah faham masyarakat tu sebab tak terpandu dengan ilmu. Jadi kita nak bagi kesedaran. Sebab itu saya highlight perang tu dan KDN setujulah dengan saya punya hujah lah. Sebab itu dia benarkan dan dapatlah buku anugerah buku negara walaupun kontroversi lah apa cerita perang Nabi ni kan. Tapi Alhamdulillah ada rezeki lah daripada Allah Ta'ala. Okey. Yang kedua, macam mana kita nak implement kalau di Malaysia ni, iaitu tentera kita ni bukan semua tentera Islam. Okay. Saya boleh katalah 80% tentera kat Malaysia ni Islam. Hanya 20% je yang tak bukan Islam. Sebab saya sendiri turun dan bagi khusus kepada tentera-tentera. Masa saya terlibat itu dengan tentera udara. Mengajar tentera udara daripada organisasi baginda Nabi SAW. Macam mana mereka nak belajar. Sebenarnya kalau kita tengok dalam organisasi Nabi ni ataupun ketenteraan Nabi ni, bab pertama bab tauhid. Bab tauhid. Sebab itu saya terangkan tadi. Kalau dia orang Islam, kita ajar dia mengenal Tuhan. Dan jadikan sebagai dakwah kepada tentera bukan Islam. Tapi kalau dia bukan Islam, dia nak tetap berpegang dengan ajaran agama dia. Kita kena faham. Bab tauhid tu sebenarnya dari sudut psikologi adalah bahagian dalaman kita. Tentera tu yang paling kuat sebenarnya adalah dalaman dia. Dalaman dia, macam mana semangat juang dia untuk agama. Macam mana semangat juang dia untuk negara. Macam mana semangat juang dia, keberanian dia. Benda tu yang dibentuk oleh baginda Nabi SAW. Okay? Dari sudut psikologi lah. Kalau kita dapat buat pendekatan dakwah, lebih baik. Kemudian dalam percaturan, semua-semua tu, semuanya dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum, benda yang common. Bukanlah berkaitan tentang agama. Macam mana nak buat barisan, macam mana Nabi letak, organize. Ini semuanya perkara yang umum. Sebenarnya memang boleh implement lah. Sebab saya sendiri mengajar tentera dan tentera pun nampak ada faedah pembelajaran ni. InsyaAllah. Okay, sekadar tu je saya boleh jawab. Kalau Ustaz, buat alih bahasa, Ustaz buat dalam bahasa Inggeris, boleh dipasarkan ke pasaran dunia. Aduh. Bagi kita menjelaskan bahawa Islam itu bukan teroris. InsyaAllah lah, insyaAllah. Tapi bukan usaha saya lah kot nak terjemah. Mungkin ada orang nampak dan dia nak terjemah, insyaAllah saya bagi kelulusan. Tapi untuk saya terjemah, ni bukan kepakaran saya lah. Nak terjemah ke bahasa Inggeris, nak dipasarkan, taklah. Tapi kalau ada orang yang suggest, jom kita terjemahkan, okey, saya setuju. Saya tak menghalang lah. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, satu lagi. Okey, boleh. Okey, saya cadangkan supaya buku ni dibuat dalam e-book supaya senang sikit saya nak tengok. Dan satu lagi, soalan kedua saya, bagaimana kita nak sesuaikan peperangan zaman dahulu dengan peperangan zaman sekarang di mana ada dengan bom nuklear semua? Macam mana strategi dia? Okey, baik. Yang pertama tu dari sudut e-book ni benda daripada, kita kata daripada production lah, publisher sendirilah atas inisiatif lah, sebab buku ni dah jadi hak milik publisher. Memang ada hak saya lah, tapi publisher sebabkan dia bayar royalty, jadi hak dia lah, hak daripada Telaga Biru. Jadi untuk keluar e-book dan sebagainya, tu kena tanya publisher. Melainkan dia kata, Ustaz saya tak nak dah buku ni, Ustaz ambil balik, tu saya boleh fikir macam-macam lah. Nak buat e-book ke sebagainya, itu lain lah. Okay, itu benda pertama lah. Yang keduanya, kita kena ingat zaman ni dia berubah. Zaman ni berubah. Dan kita belajar tadi saya tunjukkan, bila Nabi SAW sendiri pun, Nabi adaptasi dengan teknologi. Orang Arab zaman tu tak ada lagi pun guna manjanik, guna dabah, iaitu teknologi perang zaman tu.
Tapi Nabi adaptasi dan Nabi ambil daripada Rom situ. Manjanik dengan dabbah ni dia macam kereta kebal dan juga peluru berpandu. Tapi zaman tu dia panggil manjanik dengan dabbah. Nabi ambil teknologi itu daripada Rom. Adakah Nabi menafikan? Tak. Jadi kalau zaman hari ni ada nuklear ke, ada apa ke, kita boleh ada tafsir. Tapi dia punya prinsipal dia sama je. Dari sudut teras dia sama je. Kaedah dia sama je. Dari sudut adab dia sama je. Yang berubah tu dari sudut pendekatan kita. Tapi cara itu semua sama. Kita boleh ambil daripada Nabi SAW. Tapi kalau hari ni kita ada teknologi ni, keadaan macam ni, senjata macam ni, boleh tak beradaptasi? Boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kan saya sebut tadi, kalau daripada Parsi Nabi ambil teknologi parit dia. Nabi gunakan dalam peperangan Khandaq. Okay? Macam itulah. Nak detail-detail pun tak pandai nak cakap. Tapi itulah sekadarnya. Maksudnya benda yang teras tu kita boleh ambil daripada Nabi. Tapi dalam perubahan-perubahan strategi taktikal tu, itu kena serah pada tentera lah. Tentera dia lebih tahu macam mana pengurusan-pengurusan sebagainya taktikal tu, itu lebih tahulah. Wallahualam lah. Terima kasih. Sama. Ustaz dalam bentuk wayang Ustaz. Benda ni sebenarnya pernah ada orang dia request pada saya tahun 2017, 2018 pernah request. Tapi itulah bila kita bincang nampak benda tu dia sangat berat lah, sangat berat. Jadi dia tak mampu. Sebab saya bagi gambaran, kalau kita pernah tengok movie, kita tengok Umar The Series. Satu terbitan yang menarik adalah Umar The Series. Ibu-ibu boleh tengok YouTube, type je Umar The Series. Umar The Series ni antara filem yang cerita tentang Umar dan kehidupan Nabi sebenarnya. Tapi dia cerita sangat detail. Sebab apa? Sebab penasihat syariah dia adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bukan Umar Mukhtar. Umar Mukhtar zaman dulu, Bang Jalan. Umar Mukhtar zaman dulu. Itu ada juga siri dia. Yang baru ni, type je kat YouTube, Umar The Series. Dia cerita tentang Umar Khattab. Dan bila cerita Umar ni, secara tak langsung dia cerita tentang Nabi. Perang Badar ada, semua ada. Dialog-dialog yang disebutkan tu berdasarkan pada hadis. Okay, ada dan ada subtitle Malay dah. Kalau kita tak faham bahasa Arab, ada subtitle Malay. Dah ada dah. Subtitle Inggeris pun ada. Ibu-ibu boleh tengok. Bila kita tengok tu, kita nampak macam mana dia boleh cerita detail. Sebab dia punya yang belakang tabir dia tu, salah seorang penyemak dia adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Memang susah sebenarnya. Dia tak senang lah kita nak terbitkan kan. Tapi sebab saya pernah dulu bincang, ada satu production ni minta pernah bincang. Tapi bila dia dengar tu, Ustaz ni rumit ni. Betul, saya tak nafikan rumit. Tapi kalau berjaya hasil kan, ambil ni sebagai jihad, ramai orang dapat manfaat. Ramai orang dapat manfaat. Nak buat memang susah lah. Tapi itulah kita kan, bila nampak susah sikit, tak payah. Tapi kalau kita berjaya buat, itu jihad kita sebenarnya. Itu jihad kita. Okay? Allah. So berhenti setakat itu je lah Ustaz. Apa? Dia berhenti setakat itu je lah. Sampai tahap tu je. Dia berhenti sampai tahap tu. Sebab dia kata, banyak benda kita kena tengok. Dari sudut syarak, dari sudut hadis. Memang, saya kata betul. Memang kita tak lari. Sebab kita cerita tentang tokoh kan. Kita tak boleh. Sebab dalam filem ataupun dalam benda yang kita nak ni, selalu dia orang akan ada penambahan penceritaan. Tapi Nabi tak boleh buat macam tu. Itu cabaran sebenarnya. Cabaran. Kita jangan nampak masalah. Kalau nampak cabaran, kita boleh. Dan Umar The Series berjaya laksanakan. Umar The Series. Kalau saya percaya, saya sendiri ibu-ibu, kadang-kadang ada riwayat saya baca, saya tak nampak gambaran tau. Kita tak nampak gambaran, kita tahu je kronologi dia. Tapi bila kita tengok movie tu, kita boleh nampak, macam tu rupanya message yang dia nak sampaikan. Saya sendiri jadikan movie tu kadang ada benda yang kita tak boleh bayang. Sebab ada orang, dia kena jenis visual kan, kita belajar jenis visual. Nak tengok baru faham. Ada orang jenis audio, dia dengar je dia dah faham dah. Jadi Umar Series, ibu-ibu kena tengok dulu baru ibu-ibu faham maksud saya. Tengok Umar The Series. Umar The Series. Tengok cerita dia. Nanti Kak Intan share dalam link dalam grup. Okay? Saya tengok sekarang ni. Oh iya ke? Tengok memang menarik. Ustaz Abu Jahal, Abu Lahab, Hamzah semua ada. Ustaz approach international producer lah Ustaz. Lema Umar. Oh iya. So wayang ni macam Ustaz kata lah, somebody visual kan, lebih memahami. Ada orang tu malas nak baca, buku Ustaz kan tebal. Betul. Kalau tak ada kelas tak baca ke.
Sebab tu masa saya tulis buku ni, saya buat 3 benda. Ada untuk orang jenis audio, ada jenis orang yang audio, visual, ada jenis orang yang kinestetik. Masa saya buat buku ni, sebab tu buku saya ada QR, ada visual kan, gambar-gambar. Kemudian ada audio, ada CD dia. Itu antara sebab lah. Kononnya lah, konon kita nak buat macam ala-ala Mak Saleh sikit lah. Itu saya jihad dululah. Sekarang ni kena, betul lah nanti bonda knowledge nanti saya cubalah. Kalau lah ada siapa-siapa doa lah banyak Mana tahu kita boleh propose kan dekat production luar kan. Production luar. Umar The Series mungkin Ustaz? Producer Umar The Series. Tapi Umar The Series saya tengok cabaran. Saya pernah baca dia punya behind the scene dia. Orang dia, wajah dia nak wajah macam tu. Tapi suara orang tu sebenarnya bukan suara dia. Sebab suara dia lembut. Muka garang tapi suara lembut. Jadi dia orang terpaksa ambil suara lain. Dan dia kena, apa kita istilahkan dia? Apa istilah dia? Dubbing, dia kena impal suara tu. Memang payah lah. Dubbing lah. Hasil dia wow lah. Hasil dia wow. Nak matchkan suara dengan rupa Ustaz. Sebab suara dia tak match dengan rupa dia. Subhanallah. Ustaz, itulah nak tengok apa ni Omar The Series ni perlukan masa sebab kami selalu sama dengan Omar The Series. Dengan kitab perang. So kena bagi masa. Lepas ni tengok Omar The Series pula. Masya Allah. Umar The Series. Kita boleh tetap Berapa jam Ustaz? Satu siri dia berapa jam Ustaz? Umar? Tengok panjang. Sejam ke 2 jam juga. Lama tau. Satu siri. Maknanya kalau habis tu 3 jam lah. 3 hari ke kena tengok Ustaz? Tengok. Banyak saya masak benda. Kejap lagi nak buka tengok 1 jam. Oh kena Try je tengok dulu. Saya sendiri tengok menangis tau. Ada scene-scene dia memang menangis. Kalau kita satu episod ni 43 minit 55. Ada yang 43 minit. 43 minit. Ni first series. Oh dekat 1 jam jugalah 43 minit. Tapi nak sebab boleh je. Lunch hour kita tak ada kuliah kita tengok banyak series. Kalau Ustaz tengok pun menangis, bonda-bonda, kakak-kakak ni entahlah stop meraung lah sini. Allahu Akbar. Bonda siapkan tisu atau tuala nak tengok insyaAllah. Tadah tengok apa banyak mana. Apalah niatkanlah sempena Maulidur Rasul ni kan. Betul, 12 Rabiul Awal, masya-Allah. Okey, jom Kak Mira, jom. Jom, masya-Allah. Ustaz dah lama dah ni. Sejak ada lagi soalan Ustaz? Ya. Ustaz, buku Ustaz ni satu je Ustaz ni? Atau Ustaz ada karang buku-buku lain? Saya ada 6 buku. 6 buku. Satu buku yang ini. Satu lagi saya ada tulis ensiklopedia akhlak Rasulullah. Yang ni perang, yang satu lagi akhlak. Cuma saya tak promote lah buku tu. Sebab buku tu saya dinafikan. Ada cerita tak sedap lah belakang dia. Walaupun masa dapat anugerah buku negara tu nama saya lah naik, tapi buku tu dia tak tulis nama saya lah. Ada cerita lah, tak apalah. Itu cerita lain lah. Lepas tu saya ada satu lagi buku, ensiklopedia juga. Tapi buku tu saya tak terbit. Dia ensiklopedia nama-nama anak. Saya buat juga. Tapi buku tu dia tak terbit. Kemudian ada 3 buku lain. Buku yang saya tulis masa remaja. Dia sequel. Buku remaja. Saya tulis selama 10 tahun. Daripada umur saya 20 sampai umur saya 29. 30 lebih kurang. Lepas tu saya terbitkan 3 buku sequel tu. Ada buku remaja lah. Berkaitan dengan remaja. Macam-macam lah. Trend, fashion, kewangan. Macam-macam lah saya tulis untuk remaja. Sebenarnya buku tu saya tulis. Saya tulis untuk diri saya sebenarnya. Tapi saya tengok Hamka dia boleh. Masa tu saya pergi ke Padang di Indonesia. Di rumah Hamka. Saya tengok Hamka dia tulis buku tenggelamnya kapal Bandwidth tu kan. Itu cerita pasal dia sebenarnya. Dia cerita dia putus cinta. Dia tulis buku tu di atas bumbung satu masjid. Masjid apa Masjid Baputih apa nama dia, lupa dah istilah tu. Saya pergi masjid tu. Dia tulis kat atas tu. Dia cerita tentang dia putus cinta dan dia nak pengajaran tu kepada orang lain. Tapi dia tulis dalam bentuk novel lah. Dia cerita pengalaman dia dalam bentuk novel. Dia ceritalah watak-watak tu. Sebab itu watak dia sebenarnya. Jadi saya ambil inspirasi daripada Hamka tu lah. Saya ada buku saya ada tulisan saya sendiri untuk saya, tapi saya terbitkan lah jadi buku untuk
orang bacalah. Kalau ada remaja dapat manfaat, alhamdulillah. Itu je lah. Buku hero tu? Be Hero tu sequel dia lah, sequel dia. Sebenarnya tajuk dia lain, tapi publisher dia nak kata nak tajuk macam ni, saya rasa tak best dah sebenarnya. Tak best lah, bagi saya tak best. Sebab dia sequel. Sequel ni benda yang mesti dia bersambung tau, nampak bersambung. Tapi dia ubah konsep. Jadi dia nampak macam terpisah lah. Be Hero tu sebahagian lah. Dia sebenarnya buku tu cerita tentang remaja ni, dia kena ada semangat sukarelawan. Saya cerita pasal sukarelawan sebenarnya tu, bantu orang miskin, orang susah, buat kerja-kerja kebajikan, tapi diterjemahkan jadi be a hero. Macam itulah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz kalau mengajar buku sendiri lagi better kot Ustaz Ya. Pasal yang menulis tu memahami apa yang nak sampaikan. Betul lah, betul. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, saya boleh tutup ya? Boleh. Boleh. Baik, insyaAllah sangat menarik Ustaz hari ni. Masya-Allah sampai dia terajak masa, masya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak untuk hari ni, masya-Allah. Harap semua jemaah puas hatilah. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Sikit lah. Saya rasa yang tak ada buku ni kena ada lah Ustaz kan. Sayang sekali lah kita yang dianugerahkan siri peperangan ni membacanya hanya membacanya sebagai kronologi peristiwa semata-mata. Sedangkan taktikal strategi percaturan peperangan Nabi ni jika dikaji dan dicermati sudah semestinya boleh dijadikan rujukan untuk dimanfaatkan di semua medan kehidupan sekalipun bukan di medan peperangan yang sebenar. Wallahualam. Jadi mudah-mudahan bertambah keimanan kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Jazakumullah khairan jazak kepada semua tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Ustaz, sikit bahan kuliah hari ini. Boleh. Masa kita hari ini bersama dengan Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan kita Misbahud Dujah Syarah Safinah An-Najah 5 suku 5:15 petang hari ini, jangan lupa. Dan kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf bin Suwarin dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini pukul 8 malam. Dan kuliah akhir kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran 9:15 malam dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Semoga Allah memudahkan jihad Ustaz dalam penulisan, dalam dakwah, mudah-mudahan insya-Allah. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemah itu daripada kami sendiri. Ada serangga dekat Ustaz punya skrin. Dari tadi masuk kelas Mira, geram je tengok. Masya-Allah. Okey, sebagai penutup mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat Quran. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.